Baiklah murid-murid. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan satu lagi contoh yang biasa kita jumpa dalam soalan. Okey, kita lihat di paparan yang diberikan. Okey, Januari 1. Memulakan perniagaan dengan tunai di tangan RM1,000, tunai di bank RM10,000 dan alatan pejabat RM3,000. Okey, urus niaga ini selalu kita jumpa dalam soalan. Okey, ini nama dia adalah catatan pembukaan. Okey. Okey, catatan pembukaan. Alright. Jadi, di mana kita nak rekodkan catatan pembukaan ini? Okey, di dalam BCP kita akan rekodkan dalam journal am. Okey, itu sudah semestinya. Okey, tetapi kita ada tunai di tangan dengan tunai di bank juga. Okey, nanti kita akan lihat ya. Okey, macam yang kita dah pelajari pada kelas yang lepas, kita akan rekod dalam journal am. Okey, caranya. Okey, Januari 1 kita akan tuliskan tunai sebelah debit RM1,000. Okey, bank sebelah debit RM10,000. Okey, sebab tunai dan bank adalah kategori aset. Jadi mesti letakkan sebelah debit. Okey, alatan pejabat, aset bukan semasa, letak sebelah debit juga, RM3,000. Okey, journal am kita wajib imbangkan. Jadi di sebelah kredit kita akan tulis sebagai modal. Jumlahnya RM14,000. Okey, yang kedua, sebab kita ada baki awal, tunai di tangan dan juga tunai di bank. Jadi kita mesti masukkan juga baki awal itu ke dalam buku tunai. Okey, di sebelah mana murid-murid? Ya, baki awal buku tunai mesti letak di sebelah debit. Okey, Januari 1 butiran tulis baki BB. Okey. Okey, tuliskan amount dahulu RM1,000, tunai RM10,000 bank. Okey, maaf bukan baki BB tapi butiran kita akan tulis sebagai modal. Okay, sebab dalam journal am tadi kita letakkan kredit sebagai modal ya, memulakan perniagaan. Okay, so butiran adalah modal. Okay, kalau baki BB, okay, dia akan tulis baki awal. Okay. Tapi sebab ini adalah memulakan perniagaan. Jadi kalau memulakan perniagaan, kita akan catatkan sebagai modal. Di dalam buku tunai juga, kita ada satu urus niaga yang dipanggil sebagai catatan kontra. Okay, catatan kontra maksudnya kita perlu catatkan urus niaga itu di sebelah debit dan juga di sebelah kredit buku tunai tersebut. Okey, apakah urus niaga yang melibatkan catatan kontra ini? Okey, urus niaga yang melibatkan catatan kontra biasanya adalah apabila sesebuah perniagaan itu mengeluarkan wang dari bank untuk digunakan oleh pejabat. Okey. Wang itu siapa punya? Perniagaan punya. Okey, dia keluarkan untuk apa? Untuk digunakan oleh perniagaan juga. So, perniagaan akan pergi kepada perniagaan. Jadi, nama dia catatan kontra. Okay, satu lagi, urus niaga yang biasanya kita perlu letakkan dalam catatan kontra adalah memasukkan wang ke dalam bank. Okey, memasukkan wang, maksudnya wang itu daripada mana? Daripada pejabat. Okey, kita akan bank inkan duit daripada pejabat ke dalam bank. Okey, duit tu siapa punya? Pejabat ni perniagaan punya. Bank ni siapa punya? Perniagaan juga yang punya. Jadi, perniagaan kepada perniagaan, kita perlu letakkan ke dalam catatan kontra. Okey, maksudnya sekarang, yang terlibat adalah tunai dan bank. Okey, sama ada wang tunai kita masukkan ke dalam bank, ataupun duit daripada bank kita keluarkan, masukkan ke dalam perniagaan. Maksudnya perniagaan nak pegang duit cash.
Catatan kontra merupakan pemindahan wang tunai. Okey, dari bank ke pejabat. Iaitu debit akaun tunai, kredit akaun bank. Okey, maksudnya dari bank ke pejabat. Okey. Duit yang keluar dari mana? Dari bank. So, kalau keluar maksudnya kredit. Masuk ke mana? Ke pejabat. So, pejabat maksudnya perniagaan kita. Masuk ke dalam pejabat, so debit. Pejabat ni maksudnya kita akan debitkan tunai. So, debit tunai, kredit bank. Okey, seterusnya situasi yang kedua, daripada pejabat ke bank. Maksudnya duit daripada pejabat tu keluar. So, kalau duit daripada pejabat keluar, maksudnya kita kreditkan. Okey, masuk ke dalam bank, maksudnya bank yang akan debit. So, debit bank, kredit tunai. Okey, melibatkan lajur bank dan lajur tunai pada halaman yang sama dalam buku tunai, iaitu satu lajur didebitkan dan satu lajur lagi akan dikreditkan. Maksudnya, catat di kedua-dua belah. Debit dan kredit. Alright. Okay, sekarang kita lihat pindahan berlaku dalam dua keadaan, iaitu pindahan wang tunai dari bank ke pejabat. Okay, dari bank. Maksudnya duit daripada bank tu kita keluarkan, masukkan ke dalam pejabat. Jadi, keluar adalah bank. Jadi, automatic kredit bank. Okey, masuk ke mana? Ke pejabat. Pejabat maksudnya automatic debit tunai. Ini sebab pejabat ya. Alright. Okay, biasanya dokumen yang terlibat adalah keratan cek. Maksudnya keluarkan cek. Kita keluarkan cek. Okay, yang kedua, pindahan wang tunai dari bank ke pejabat. Wang tunai dari bank ke pejabat. Oh, maaf ini tersilap. Pindahan wang tunai dari pejabat ke bank. Maksudnya kita masukkan duit dari pejabat ke bank. Jadi duit yang masuk adalah bank. Bank masuk. Jadi kalau masuk maksudnya bank debit. Alright, bank debit. Okey, duit tu daripada mana kita masukkan ke dalam bank? Daripada pejabat. Cash kita dekat pejabat kita masukkan ke dalam bank. So, cash yang dikeluarkan daripada pejabat. So, pejabat tu kita keluarkan duit. Kalau pejabat keluar, maksudnya kredit tunai. Okey, biasanya dokumen yang terlibat adalah slip wang masuk. Okey, mudah saja ya kalau awak faham betul-betul konsep ini.